Kalau Ustaz kata Islam tu sebetul-betul nikmat. Tanya je lah, tu apa? Kenapa yang paling banyak miskin, yang paling banyak miskin di dunia, orang Islam? Kalau Ustaz kata nikmat Islam tu nikmat, kenapa orang Islam ni tiap-tiap tahun ada gempa bumi ke dia? Tuan-tuan yang saya muliakan, zaman kita ni, zaman banyak ceramah. Kalau sebut Isra' Mi'raj, setiap masjid buat. Kalau sebut kuliah Maghrib, setiap malam di Malaysia ni, ada berapa ribu masjid, hampir 7,000 masjid. Setiap malam boleh kata ada kuliah Maghrib. Setiap minggu ada kuliah subuh. Setiap hari ada kuliah duha. Belum masuk lagi yang dalam radio, belum masuk lagi yang dalam televisyen, belum masuk lagi yang dalam YouTube, dalam TikTok, dalam Facebook. Masya Allah, banyaknya ceramah. Dulu tak ada macam ini. Dulu tuan-tuan kuliah Maghrib sebulan 4-5 kali. Ya. Dalam televisyen yang ada Cumi dan Ciki. Combat nadanya. $6 million man zaman-zaman kita dulu. Tapi sekarang jangan, tuan-tuan. Ceramah punyalah banyak. Tetapi dulu-dulu tak banyak kuliah, tak banyak ustazah. Tetapi amalan, Masya Allah, banyak. Amalan kita bertimbun-timbun banyak. Lepas mayang, ada zikir. Malam Jumaat, ada baca Yasin. Hari Jumaat besok pula ada kenuri. Semayang Jumaat nanti bawa pisang. Banyak amalan dia. Bila pergi ke kubur, baca Quran, baca Yasin. Bila nak makan, baca doa. Banyaknya amalan. Tetapi sekarang, makin banyaknya guru, makin kurang pula amalan kita. Sampaikan, Sadaqallahul Azim. Ni katalah Quran. Orang dulu-dulu, selepas Sadaqallah tu dia buat apa? Dia cium Quran tu. Sekarang tak boleh cium. Bida'ah. Sudah. Tak nak buat ni. Bayangkan tuan-tuan. Dulu kalau habis sembahyang, berzikir. Lepas berzikir, salam. Sekarang dia tak ada berzikir, Tuan Haji. Bida'ah, masuk neraka. Sudah, tuan-tuan. Makin banyak mengaji, makin kurang pula amalan dia. Tak baca Yasin ke malam ni? Tak ada. Nabi tak pernah baca Yasin malam Jumaat. Habis tu, Nabi tengok bola. Tengok bola boleh pula? Boleh. Ronaldo lawan dengan Arab Saudi. Boleh, kata dia. Inilah yang sedang berlaku dalam masyarakat kita sekarang, tuan-tuan. Orang masih lagi takut untuk buat ibadat. Makin takut nak buat ibadat sebab takut masuk neraka. Tetapi tidak takut untuk buat maksiat. Yang buat ibadat jadi takut. Apa ramai-ramai di kubur ni? Kami buat tahlil, buat talqin. Ada ke Nabi buat? Neraka tau. Baik. Lepak kedai kopi. Tengok wrestling. Tengok wrestling tak neraka? Tak apa. Tak ada hadis sahih yang mengatakan masuk neraka. Sudah, tuan-tuan. Inilah yang jadi masalah. Apabila kita menambahkan satu lagi hukum daripada 5 hukum. Iaitu selepas harus kita tambah lagi satu hukum, nama dia Nabi tak buat. Dia ada hukum wajib. Dia ada hukum haram. Dia ada hukum sunat. Dia ada hukum makruh. Satu lagi, harus. Cukup dah 5. Tapi ada orang yang tambah nombor 6. Nabi tak buat. Bila sebut Nabi tak buat, sudah, tuan-tuan. Siapa yang buat, dapatlah dia gelaran bid'ah. Ini yang jadi masalah. Nabi tak buat Maulidur Rasul. Jangan buat bid'ah. Nabi tak pernah sambut Isra' dan Mi'raj. Jangan buat, nanti neraka. Nabi tak pernahnya baca tahlil. Jangan buat, nanti kau neraka. Tak ada langsung, tuan-tuan. Mereka cuma ambil 2 ya. Halal, haram, sunat. Yang nombor 5 harus sudah tidak ada. Yang ni yang jadi kekeliruan kepada masyarakat kita. Kenapa jadi kekeliruan? Kerana kita tidak memahami makna dan kita tidak memahami maksud. Itu masalah. Contoh. Ada orang tanya pada saya, dia kata, Ustaz, soal jawab dalam kubur ada tak? Ada. Itu benda gaib, wajib percaya.
Nama malaikat yang soalnya Munkar dan Nakir. Elok ya, elok sebut-sebut Munkar dan Nakir. Jangan sebut amar ma'ruf nahi munkar pula. Jauh pergi tu. Nah tuan, jauh pergi tu. Sebab dulu saya pernah ada satu orang resmikan ceramah saya. Dia seronoklah resmikan ceramah. Dia kata ini sebuah program yang bagus. Amar ma'ruf, munkar nakir. Nah, sudah tuan. Wah, punya amar ma'ruf, munkar nakir ni. Jadi dia kata, Ustaz, kalau ada soal jawab munkar dan nakir, macam mana satu orang yang sedang membasuh kain di tepi sungai, tiba-tiba datang buaya, makan dia. Terekam dia, bawa masuk dalam sungai, libah, makan. Sekarang badan dia dalam perut si buaya. Jadi kalau malaikat nak tanya macam mana? Marabbuka. Buatnya hamba Allah tu tak boleh jawab, tak terkejut beruk buaya tu. Apa perut aku ni? Dia membayangkan begitu. Macam mana Ustaz? Orang yang macam itu. Ataupun orang yang duduk di dalam laut. Dia mati di atas kapal, orang baru je sebut. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah. Kita tadi bila dah cerah macam ni, Alhamdulillah. Tempat orang perempuan je gelap. Tadi kan, mula-mula kita cerah tadi, Alhamdulillah ada balik. Tetapi ada orang yang mula-mula gelap tadi, pum, Alhamdulillah boleh balik. Tapi orang kawan sini lah di Afrika ni, tuan. Baik, dia kata, kalau dah duduk dalam perut buaya, macam mana malaikat nak soal? Saya kata, kalau abang ragu-ragu dengan soal munkar nakir, abang mintalah abang dimakan buaya. Kemudian abang bagi tahu kita orang lah, ada ke tidak malaikat munkar nakir. Dia membayangkan kehidupan kita ni sama dengan Allah. Oh, belum. Baik. InsyaAllah ya. Baik. Allahumma yassir wa la tu'asir. Baik. Tang mana lupa dah. Kali ni kalau blackout juga kita balik ya, tuan. Sebelah tu ada kedai tom yam, kita makan tom yam cantik punya tuan. Kedai tom yam insya-Allah tak blackout tuan. Ceramah agama ni susah. Kadang-kadang dia blackout, kadang-kadang di blackoutkan. Itu lain tu. Tapi kalau concern insya-Allah dia alu-alukan tuan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Dia membayangkan kehidupan kita ni sama. Manusia di alam dunia ni lain. Manusia yang dah mati nama dia barzakh. Barzakhun, alam barzakh. Akak-akak yang sedang pregnant tu, anak yang dalam perut tu, itu bukan alam dunia, dia alam rahim. Yang belum lahir, tak tahu duduk di mana tu, nama dia alam roh. Setiap alam ini, dia berbeza alam. Maka bila sebut alam roh, kita pun tak tahu apa roh tu buat sekarang. Abang-abang baru kahwin minggu lepas. Ustaz kita nak kahwin bulan depan. Ada anak dah tu, insya-Allah ada dah. Tapi rohnya baru duduk, badan tak ada lagi, belum dimasukkan dalam roh. Di mana dia buat? Apa dia makan? Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Kita tak tahu. Bila duduk dalam perut isteri kita, dalam rahim isteri kita, itu namanya alam rahim. Alam rahim tak sama dengan alam dunia. Jangan bayangkan pula isteri tuan-tuan makan nasi sambal. Dah lah pedas. Dibelasahnya pula asam pedas. Mak mertua dia kata, leha, kesian anak dalam perut tu, pedas budak tu.
Makcik ingat budak tu nganga ke dalam mulut. Mak dia telan, ingat anak burung ke tuan-tuan. Itu cerita Mahmud Jun jadi orang jahat. Cerita Sultan Mahmud mangkat di Julang. Kan bendahara tu bawa balik nangka. Isteri Nordin Ahmad Laksamana tu teringin buah nangka. Maka dia ambil seulas, diberikan kepada yang mengandung isteri tadi. Bila sampai di istana, penghasut tu ada. Nama dia Mahmud Jun. Ampun tuanku. Nampaknya nangka ini telah pun ditebut tupai tuanku. Ada orang yang telah menjamah sebelum tuanku. Cis, sungguh kurang ajar yang menjamah itu. Siapa yang makan buah nangka ni? Rupanya isteri Laksamana yang sedang berperang untuk negara. Mahmud Jun punya jahat. Ada juga dia jadi Pak Lawak, nama dia Pak Maun. Lain pula tuan. Yang mata, tu Pak Maun tu lain. Cerita tu jahat pula. Apa dia buat? Dia bawa perempuan yang mengandung tadi, diambilnya pisau kerih, dibelahnya perut perempuan mengandung tu. Dikeluarkan baby tu. Budak dalam perut tu sedang memegang nangka. Tuanku, ada nangkanya tuanku. Tuan-tuan ingat macam tu ke tuan-tuan? Jangan duk bayang macam tu. Sebab tu budak yang berada dalam rahim isteri kita, kalau mengandung dia, kembar 2, muat. Kalau mengandung isteri 3, muat dalam rahim dia. 4 orang pun muat. Sebab apa? Dia di alam rahim. Bila dia lahir ke dunia, dia dah masuk dunia. Dia tak akan boleh muat lagi di alam rahim. Lahir je, doktor kata, Encik, tahniah. Isteri Encik melahirkan 4 orang anak. Saya sediakan pakaian dia, kelengkapan untuk seorang baby je, tak sangka pula tambahan 3. Habis tu, doktor sumbat balik lagi 3. Mana boleh? Dah keluar 4 lah. Tak, saya cuma ready untuk seorang. 3 saya tak. Takkan tak boleh sumbat balik baru keluar 5 minit. Tak boleh dah. Sebab tadi alam rahim. Yang ini alam dunia. Bila alam dunia, tuan-tuan, cuba kita nampak duduk apa-apa ni. Tak boleh lah, dia dah belaga lutut, dah belaga semua dah. Kalau nak duduk juga, duduk atas riba lah. Sebab alam dunia, dia tak muat. Alam dunia macam ni lah, tuan-tuan. Tetapi bila berpindah di alam barzakh, alam kubur. Kubur rapat-rapat. Sebelah. Nama dia asrama. Duduk rapat-rapat entah ni. Kita belajar orang yang baik, kubur dia akan diluaskan 70 hasta. Maka dia pun membayangkan 70 hasta macam mana. Aku tengok kubur bapa aku dengan mak aku rapat-rapat je. Kalau 70 hasta dah, itu dah langgar sempadan tu. Sebab apa dia cakap macam itu? Sebab dia membayangkan dunia dengan kubur sama. Begitulah orang yang bertanya soal munkar nakir. Dia kata, bila orang kena makan dengan buaya, macam mana nak disoal? Kubur tak ada dalam perut dia. Sebab dia membayangkan dunia dan dalam alam barzakh sama. Tidak. Sebab itu saya katakan tadi, kita kena memahami makna. Apa dia makna? Kubur apa makna? Kubur maknanya ialah di mana jasad berada. Di mana mayat berada, disitulah soal munkar nakir berada. Tapi saya tak nampak, Ustaz. Memang awak tak nampak. Sebab awak berada di alam dunia, dia berada di alam barzakh. Boleh faham? Macam mana bentuk soal dia? Wallahu a'lam. Sebab tu abang-abang di sini tak boleh bawa masuk kamera, bawa masuk handphone, bubuh dalam kubur. Kemudian sambung pula waya-waya tu duduk di rumah. Tengok mayat ayah kena soal. Mak. Malaikat dah datang, mak. Tobat lahum tak nampak, tuan-tuan. Walaupun dalam kubur sekalipun. Sebab tu, tuan-tuan yang saya muliakan. Kalau tuan-tuan melawat mayat Fir'aun. Di Mesir Fir'aun. Fir'aun ni Kak Leha, jahat Kak Leha. Isteri dia sendiri, dia bunuh. Punya jahat. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan paling tinggi, kata Fir'aun. Masya Allah. Jahat sungguh. Dibunuhnya isteri dia. Asia tu.
Sebab tu akak-akak, suami akak belum tahap bunuh akak lagi. Kira okey eh. Suami akak tu baru nama On je. Yang tu Fir'aun tu. Lagi jahat. Saya bila masuk mula-mula, dulu, lama dulu, tak berapa puluh tahun dulu, saya pergi melawat muzium Tahirah. Masuk dia 100 pound. Yuran nak masuk. 100 pound. Wow. Itu namanya usil lempoyang. Faham? Tak faham sudah. Dengan syarat handphone kena simpan. Tidak dibenarkan bawa kamera, tidak dibenarkan bawa handphone, takut rakam. Aku nak rakam Fir'aun ni. Aduh, polis ni pula spot check pula. Saya pun baca doa. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Alhamdulillah. Jadi akak-akak abang agak-agak masalah je. Waja'alna min baini aydihim sadda. InsyaAllah. Dulu orang pergi Langkawi, baca doa tu dekat custom. Dia beli banyak kain batik, periuk belanga semua. Waja'alna, dia hembur kat custom. Lena custom tu. Nampak tak? Masya Allah. Orang guna ayat Quran, dia guna untuk jampi orang. Saya rakam tu kan. Saya ambil gambar. Bukan satu mayat Fir'aun. Banyak. Yang belum dibuka pun banyak. Yang dalam cermin tu pun banyak. Yang belum dibuka pun ada lagi. Hak budak, hak mak, hak pak, semuanya ada. Mana satu yang lawan Nabi Musa? Wallahu a'lam. Ada yang kata yang ni, ada yang kata yang itu. Macam-macam bentuk mayat Fir'aun. Ada yang dipanggil Fir'aun menjerit. Mayat dia macam jerit. Macam kita, KL menjerit. Dia Fir'aun menjerit. Nganga. Di mana soal dia? Di situ. Tapi tak nampak Ustaz. Memang tak nampak. Sebab apa? Sebab awak berbeza alam. Ini dia nama dia soal kubur. Jangan tuan-tuan pergi pula dekat mayat Fir'aun tu. Untung dia ya. Tak kena soal dia. Aduh. Yang baik-baik pula kena dalam kubur. Sempit pula. Dia relax dalam cermin. Aircon lagi. Amboi. Ini pun bahala punya orang tak? Okay. Kita bercakap dekat dia, kalau kau tak nak kena seksa, kau pun jadi Fir'aun. Selamatlah kau dalam cermin. Berapa banyak mayat yang duduk dalam cermin? Mayat Fir'aun ada, di China ada, Stalin dekat dengan Rusia ada. Ada mayat-mayat yang diawet yang sampai sekarang. Jangan tuan-tuan cakap, dia orang tu tak ada soal muka nakir. Ada tuan-tuan. Mereka tetap didatangi. Seperti mana mereka didatangi oleh malaikat maut, mereka juga didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Sebab itu saya katakan tadi, bila kita memahami sesuatu makna, selesai masalah. Macam mana Ustaz? Makna sembahyang. Apa makna sembahyang? Yang pertama, sebelum sembahyang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni Tok Bilal. Slow motion. Puasa. Okay. Bila main lepas isyak lagi, azan kuat sikit lah, dah buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat entah ni. Ada yang memang daripada dulu sampai sekarang slow je azan dia. Asal buka je slow. Itu nama dia azan Piramli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tu entah. Kena subuh, lena tu. Lepas azan, iqamat. Iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun bangun, duduk di atas saf. Berdiri di atas saf. Telefon berbunyi pula. Hello. Abang nak sembahyang ni. Abang nak sembahyang. Rupa tu imam, isteri telefon. Satu masjid dengar, mikrofon kat sini. Nampak tak? Tu imam. Orang dah qamat. Awak bercakap lagi. Boleh bercakap. Sebab saya belum sembahyang. Sembahyang itu apa? Bermula daripada takbiratul ihram. Selagi mana tak angkat takbiratul ihram, selagi itu awak belum sembahyang.
Nak betulkan kopiah boleh. Nak betulkan butang boleh. Nak bercakap boleh. Duduk atas sejadah dah, atas kapet dah. Ada ke Ustaz Kazim? Ada, confirm dah. Okey, Alhamdulillah. Nampak? Ada dia orang buat jamuan. Ada banyak nasi kat luar. Oh, boleh tak? Sebab apa? Boleh bercakap. Sebab belum Allahu Akbar. Bermula takbiratul ihram, bermulalah semayang awak. Allahu Akbar. Ada nasi ke malam ni? Ada. Yang tu yang salah tu. Tu yang salah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bilal, Ustaz Kazim sampai ke? Dah imam. Itu yang salah tu. Bila kita faham makna semayang, beberapa perbuatan, beberapa perkataan, beberapa niat, perbuatan, perkataan yang dimulai daripada takbiratul ihram, disudahi dengan salam, maka itu nama dia sembahyang. Habis saja engkau salam, semayang selesai. Jadi, apa yang kita buat sebelum sembahyang? Apa dia? Saya membaca Qul a'udzu birabbin nas sebelum saya sembahyang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Usolli. Nampak? Allahu Akbar. Hukum dia harus. Sebab belum diangkat takbiratul ihram. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, bila kita sebut usolli fardhu zuhri 4 rakaat, Allah usolli itu boleh disebut. Sebab belum semayang. Jadi kalau ada orang kata, salah, Nabi tak buat. Tak boleh baca Qul a'udzu birabbin nas. Tak boleh baca Qul huwallah. Suruh dia belajar dulu. Pergi belajar makna dulu. Itulah nama dia harus. Bila kau niat membaca Qul a'udzu birabbin nas, berlindung dengan Allah daripada syaitan, hukum dia dapat pahala sebab baca Quran. Jadi janganlah kata bid'ah. Boleh faham? Yang salahnya Allahu Akbar usolli fardul maghrib. Lain macam pula engkau. Baru salah. Baru rosak semayang. Boleh faham? Serupalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Disapunya muka. Nabi tak buat sapu muka. Masalahnya salam. Dah habis semayang. Kau sapulah apa pun. Yang tak bolehnya Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu betul tuan. Kalau imam macam tu, tuan angkat, lontar kat luar tuan-tuan. Bila kita tak nak memahami makna, tu yang jadi serabut, yang jadi kelang kabut. Tadi tu imam baca, dia kata apa? Selepas dia baca Al-Fatihah, terus dia sebut satu ayat Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, mintalah kamu kepada aku akan makbulkan. Ada Allah Ta'ala kata, mintalah waktu ni, jangan minta waktu ni, mintalah waktu ni, hanya boleh waktu ini, waktu lain tak boleh. Mana ada? Allah kata, mintalah pada aku makbulkan. Bila nak minta, terpulang pada tuan-tuan. Ada yang berdoa waktu nak makan. Sebab bila nak makan, orang dulu-dulu, dia cerdik. Tok-tok guru kita dulu cerdik. Orang bila nak makan bising. Oi, air basuh tangan, oi, nasi, oi, mana camcanya, oi. Dulu. Sebab tu dia sebut, Bismillahirrahmanirrahim. Semua diam. Allahumma barik lana, semua diam. Kalau lah tak ada tuan-tuan punya bising. Apa hal nasi tak cukup ni, pinggan. Oi, pinggan. Nampak? Ustaz dulu-dulu cerdik. Bising betul puak-puak ni. Allah wa barikna fi ma razaqtana wa qina azabana. Dah. Bila baca doa tu, senyap. Adakah salah? Tak salah. Harus. Tapi hari ni baca doa makan pun jadi salah. Inilah yang jadi pada kita hari ni. Akhirnya kita kurang buat ibadat. Doa makin kurang. Dia kata tidak maksur. Doa ni tidak ada sahih. Selawat ni tidak ada dibaca oleh Nabi. Yang ni tidak ada dibuat oleh para ulama. Sahabat pun tak buat. Kenapa awak buat? Sampai sebut sadaqallahul azim pun salah.
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Enggak ada itu. Enggak ada sadaqallah. Kenapa perlu dibaca sadaqallahul azim? Enggak ada itu. Enggak ada apa aku sepah lagi kok. Sadaqallah tu maksudnya ialah maha benarlah Allah yang maha agung. Salah di mana? Perkataan Allah maha benar, tidak ada salah. Sadaqallahul azim. Tertib. Orang kita ini diajar dengan tertib, diajar dengan budaya akhlak. Dengan Al-Quran, dia letakkan rehal yang tinggi. Kemudian di rumah dia sendiri pun, dia pakai tudung isteri kita. Walaupun dalam rumah dia seorang, tak ada tudung, dia ambil kain tuala, tak atas kepala. Tengok orang tua-tua kita tu. Kemudian dia letak pula Quran di atas almari supaya tak dilunjurnya, tak dilangkahnya Quran. Hormat. Letak atas almari. Bila nak baca, tahun depan pula. Pasal tinggi. Kadang-kadang bila habis baca Quran, diciumnya Quran. Pasal apa? Quran tu mulia. Benda yang mulia, benda yang baik selalu kita cium. Mak kita, ayah kita, anak kita, budak kecil, orang tua. Apa salah? Apa salah? Tuan-tuan di sini ramai tuan-tuan alim ni. Di sini ramai ahlul ibadah. Ada yang umur 90, ada yang umur 80. Kita kalau jumpa orang yang tua-tua macam ni, yang rajin sembahyang, ambil dia, cium dahi dia. Kalau kita lelaki lah, jangan pergi cari Hajah Rogayah pula. Hajah Rogayah nak cium dahi sikit. Jangan. Sebab dahi dia ni banyak sujud. Dahi dia banyak letakkan sujud. Lebih banyak daripada kita sujud. Ambil berkat, cium dia sikit lah. Di mana? Cium dahi dia. Muliakan dia. Kalau dahi orang yang sujud banyak pun kita cium dahi dia, takkan kita tak boleh cium Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan pada kita. Yang herannya, cium Al-Quran kau kata bida'ah. Cium duit boleh pula. Haji, sedekah pada haji. Allah 100 ni Allah, dia cium duit. Nabi tidak pernah cium duit. Quran kau kata salah, dicium. Duit kau kata tak salah. Tuan-tuan, puasa itu berakhir bila masuk maghrib. Walaupun Bilal belum azan. Masuk 7.25, sekarang 7.28. Tak azan-azan lagi untuk Bilal kita ni. Abang dah boleh makan, abang? Belum azan. Buatnya azan tu tuan-tuan, blackout masjid. Satu kampung tak buka. Selagi belum masuk waktu, walaupun dia azan, belum boleh buka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7.10 hari ni. Awal pula abang, rezeki Allah. Ada azan tu. Itu nama dia Bilal mabuk. Dia tidur petang, dia mamai tuan-tuan. Datang masjid dia bang. Habis satu kampung kena qada pula tuan-tuan ni. Sebab itu, kita buka puasa bukan dengan azan je. Tengok jam betul-betul. Tambah tuan-tuan ni, alhamdulillah, duduk di Melaka ni, satu zon je Melaka ni. Buka radio Melaka FM, clear lah. Kadang-kadang radio pun silap. Tu berlaku di Sabah tahun lepas. Satu negeri kena buka tuan-tuan ni. Kena puasa lain. DJ tertekan pula. Sekarang masuklah waktu maghrib. Allah Melaka suntu. Begini makan tuan-tuan. Aduh, sebab itu masuknya waktu dengan matahari tenggelam. Macam mana nak tahu matahari tenggelam? Kita dah ada jam sekarang. Ahli falak di negeri Melaka ni dia letak dah sikit. Ikut tarikh dia senang. Sebab ada orang tak faham. Sebab dia tak faham makna. Dia telefon saya pukul 9 malam. Ustaz, ya. Saya dekat highway ni. Okey. Saya puasa lagi Ustaz. Dah pukul 9 bang. Boleh makan dah tak puasa dah. Tak puasa dah. Saya puasa lagi Ustaz. Tak makan apa lagi ni. Kenapa? Kereta rosak. Apa pun tak makan Ustaz. Kira puasa lagi lah bang. Yang buka puasa waktu Syiah bang. Abang bukan Syiah bang. Dah Ustaz faham tak? Saya kira puasa lagi ni. Sebab apa? Tak makan.
Kalau abang tak makan pun, masuk waktu dah, tetap dah dikira tak berpuasa. Tak usah faham tak? Saya masih dipuasa ni. Saya kata, abang yang tak faham, saya faham. Oh, susah tuan-tuan nak bagi faham orang. Dia kata selagi dia tak mentera ke darah, selagi itulah dia puasa. Tuan-tuan, habis tu kalau apa tanda yang menandakan saya berbuka? Tak ada tanda. Asal masuk waktu, walaupun abang tak makan, abang dah dikira tak berpuasa. Dah habis dah. Dah apa tanda yang saya nak kata tanda tak ada lah. Dia kata dengan makan dan minum tu tanda buka puasa. Saya kata kalau abang nak juga tanda, abang buka bonet depan, abang buka enjin tu. Bab air tu, tangki air tu. Tak ada tu. Masya Allah, kita raya di hospital. Terbakar muka abang ni. Bila tuan-tuan, kita faham makna, akhirnya jadi senang. Tetapi bila kita tak faham makna dan kita jadi tak faham, kita akan mula menyusahkan orang lain. Yang inilah yang takut bila adanya orang menyusahkan orang lain sebab dia tidak faham kepada makna tu. Contoh tuan-tuan. Engkau sembahyang subuh? Ya. Pasal apa engkau baca kunut? Kami mazhab Syafi'i berpegang sunat baca kunut pada waktu subuh. Nabi tak buat. Engkau baca hadis yang Nabi tak buat. Sebab engkau baca satu hadis yang menceritakan sahabat ni kata Nabi tak buat. Tapi kenapa engkau tak baca? Ada hadis lain yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad buat. Walaupun sekali dia buat, kita boleh buat pun salah. Tak, saya kalau Nabi tak buat, saya tak buat. Okeylah, macam inilah bang. Kalau abang kata Nabi tak buat, abang tak buat. Nabi buat, baru abang buat. Saya tu sebab. Kalau Nabi buat, saya buat. Abang, Nabi Muhammad dalam bulan Syaban, Nabi sangat suka bersedekah. Sekarang dah masuk Syaban. Abang berapa kali sedekah? Belum lagi. Bida'ah. Abang tak ikut Nabi. Nabi Muhammad semayang subuh tak pernah miss berjamaah. Abang subuh pagi tadi di mana? Tak bangun. Lagi bapa bid'ah. Kenapa yang tak semayang subuh berjemaah di masjid? Nabi tak pernah tinggal. Nabi tak semayang subuh di rumah. Nabi sakit pun. Nabi dipapah jadi imam semayang masjid di subuh di masjid. Abang balik tengok bola ya. Tak semayang subuh. Lewat subuh. Pukul 7 baru semayang subuh. Tiba-tiba abang kata saya nak ikut Nabi. Walau tahan. Kalau betul nak ikut Nabi, mainlah semayang subuh. Nabi Muhammad tiap-tiap tahun buat korban. Tak pernah miss. 60 ekor kambing Rasulullah buat. Abang last korban bila? 2000. Punya lama. Tengok siling. Baru ingat. 2008. Maknanya abang buat bida'ah. Tidak melakukan korban setiap tahun. Nabi Muhammad setiap tahun korban. Kenapa abang tak buat? Asyik mengata orang bida'ah. Bida'ah yang abang kata abang nak ikut Nabi. Langsung tak nak ikut Nabi. Nabi Muhammad bila dia korban, dia sembelih kambing sendiri. Abang bila buat korban, siapa sembelih? Tok Imam. Bida'ah. Nabi tak pernah suruh Tok Imam. Inilah dia orang yang menjadikan kita hidup berpecah belah. Cubalah kita memahami bahawa Islam adalah agama yang mudah. Islam yang diajar oleh Nabi, dibawa oleh Nabi adalah agama yang mudah. Kau nak baca kunut, silakan. Kau tak nak baca kunut, silakan. Mudah. Dia sebenarnya Ustaz, lagi mudah. Kalau kita tak sampai yang subuh, itu mudah masuk neraka. Engkau mampu, engkau buat korban. Engkau tak mampu, tak payah buat korban. Kan simple. Simple. Nabi Muhammad buat haji sekali je. Engkau buat haji berapa kali? 4 kali. Bida'ah. Nabi tak pernah buat 4 kali. Jangan. Ustaz takkan banyak kali pergi haji pun bida'ah. Habis tu kau kata subuh baca kunut bida'ah. Yang kau pergi haji 4 kali tu asal. Saya lain Ustaz. Saya mutawif. Mutawif tak mutawif? Mana ada Nabi mutawif zaman dulu? Jadi janganlah kita senang-senang membida'ahkan orang, mengkafirkan orang. Kau mampu, kau pergi. Kau tak mampu, kau duduk di sini. Sebab ada orang yang tak mampu pergi haji. Ada orang yang kena tipu bila nak pergi haji. Satu kampung dia beritahu.
Nak pergi dah haji, minta maaf lah. Minta maaf lah ya. Kosong-kosong ya. Nak pergi dah. Besok berangkat. Pukul 8 pagi. Ya insyaAllah. InsyaAllah. Dia salam Rasul. Oh ya insyaAllah. InsyaAllah. Satu kampung dia bersalah. Sampai KLIA. Clear. KLIA. Clear. Ejen tak ada. Syarikat tak ada. Apa pun tak ada. Duk nganga. Bang. Cuba telefon travel. Abang dah telefon, tutup. Telefon dah lagi, takkan satu nombor je. Ni travel ni dah tukar jadi trouble lah, kata dia. Bukan seorang, 100 orang tak boleh pergi haji. Nak balik ke kampung, dah malu. Macam mana bang? Aku mati hidup balik, aku tak balik kampung, aku malu. Aku dah berpeluk-peluk dengan Tok Imam. Nanti kalau aku balik, Tok Imam kata, tak jadi pergi. Malu aku, kata dia. Isteri dia kata, abang, saya pun tak nak pergi bang. Orang salam seluk, orang hadir dekat saya 2,000 bang. Takkan nak pulang balik bang, malu bang, kata dia. Malu apa? Awak terhalang, awak ditipu. Balik je lah. Itu duit yang 2,000 ni, tak payahlah bagi balik. Dan yang mana dah bagi, jangan minta balik. Leha, saya bagi RM20, bawa balik. Kedekut betul, tuan. Walaupun dia tak pergi, dia duduk di rumah, dia berjalan datang semayang, dia balik, dia datang semayang, dia balik, dia datang semayang. Pahala dia macam dia buat haji. Tak kurang pun. Simple dalam agama kita, tuan-tuan. Yang bagi menyusahkan kita hari ini, bukan orang-orang macam kita. Orang yang ada ilmu yang menyusahkan kita sekarang ni. Dia balik, dia bagi pening kita, tuan-tuan. Ni Ustaz Kazim ni ceramah ni. Orang lain pakai jubah, dia pakai baju merah. Apa kan kongsi pacai ke pakai? Lah, pakai baju merah pun salah orang tak ada. Bahaya hidup. Hidup kita simple. Simple. Sebab itu, kadang-kadang dia jadi bergaduh. Dia tengok jubah Tok Imam. Labuh. Sampai ke buku lali. Dia laknat mana-mana yang labuh. Habis tu saya pakai stokin je. Tuan-tuan pakai seluar. Sebab tu ada orang semayang, bila dia semayang, dia lipat kaki seluar dia. Bila dah habis semayang, dia turunkan balik kaki seluar dia. Habis tu, waktu kau labuh tu macam mana? Sebab tu kita buka perbahasan ulama. Maksud mayyajurru rida'ahu ujuban. Tu lagu mana? Orang yang berjalan dalam keadaan ujub. Sebab tu Imam Syafi'i kata, orang yang semayang, kalau jubah dia labuh, tak apa. Sebab waktu dia semayang, dia tidak tak apa, saya tanya, saya jawab. Berjalan. Orang semayang, dia pakai jubah labuh. Imam Syafi'i kata, tak apa. Sebab apa? Sebab waktu semayang dia berjalan, tak? Dia tak berjalan. Yang maksud hadis tu, kalau berjalan. Jadi kalau kau berjalan, kau jangan angkat jalan. Dah selesai, tak lah. Ini sampai kata haram tu pakai kain tu. Akhirnya dia pakai jubah setengah betis. Bila dia rukuk, dia sujud, nampak lutut pula. Sudah, tuan-tuan. Macam mana cerita? Sebab tu kadang-kadang dia rasa dia tu buat benda sunnah. Tapi kalau tak cukup syarat, bukan sunnah. Contohnya apa? Dia semayang pakai jubah. Bagus tak? Sunnah, Ustaz. Nabi suka jubah. Nabi dia tak pakai baju raihan warna merah. Baik. Saya semayang, Ustaz. Saya cakap terang-terang, Ustaz. Sejak saya balik pada umrah, Ustaz, saya memang pakai jubah. Saya beli 8 lai, Ustaz, jubah. Oh, bagus. Alhamdulillah. Haji pakai jubah lah. Jubah lah. Kain pelekat pakai tak di dalam? Tak pakai lah. Dia jubah pun okey lah. Seluar panjang, seluar jerut panjang pakai tak? Tak pakai, Ustaz. Seluar dalam? Tak pakai. Di rumah pakai apa? Tak apa. Di rumah pakai seluar dalam ni apa? Saya pergi masjid pun tak pakai seluar dalam. Tak? Butang abang butang tak butang? Hangat Ustaz. Panas. Saya tak pernah butang jubah. Jubah tu dia ada 5 butang. Bila abang rukuk, dia tenganga. Terbuka.
kain pelikat tak pakai, seluar panjang tak pakai, seluar dalam tak pakai, akhirnya dia nampak apa? Dia pun nampak. Rasa macam pernah tengok. Di mana? Walaupun dia pakai jubah, sebenarnya dia tidak menutup aurat. Sebab pandangan aurat daripada atas turun ke bawah. Habis tu Ustaz, saya pakai kain pelikat, saya tak pakai seluar panjang. Bila saya sujud, orang belakang nampak betis saya. Tak apa, itu pandangan bawah ke atas. Yang salahnya pandangan daripada atas ke bawah. Sebab itu abang-abang yang pakai baju t-shirt, pakai seluar jean, cawat pendek. Bila sujud, baju t-shirt ke hadapan, seluar dia ke belakang, nampak lurah punggung. Batal sembahyang. Batal. Sebab tu bagus orang Bangladesh, bagus orang Pakistan, pakai seluar panjang. Labuh belakang dia punya baju dia. Dia tutup punggung dia. Kita pula pakai seluar cawat pendek, t-shirt singkat. Bila rukuk, terbelah dua itu. T-shirt ke hadapan, seluar ke belakang, nampak lurah punggung. Sujud, nampak. Rukuk, nampak. Bila duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, nampak. Nampak lurah punggung dia. Adik-adik kalau jumpa orang macam itu, ambil ais batu, bubuh dalam lurah punggung. Sejuk dia. Walaupun dia pakai seluar, walaupun dia pakai baju, tetap dia tak menutup aurat. Sebab itu kita kena faham, menutup aurat tu apa? Akak-akak, menutup aurat bukan pakai telekung. Nak sembahyang. Sebab ada orang faham, tak pakai telekung, tak boleh sembahyang. Pergi rombongan sekolah Ustaz Kazim. Minggu lepas, masjid tuan-tuan, pergi melawat sekolah saya. Oh, Kariah tuan-tuan, pergi melawat sekolah saya. Sampai dekat Seremban, berhenti sembahyang. Ketua rombongan kata, okey turun ya, turun. Kita sembahyang Zuhur ya, jamak kasar ya. Turun ya, dua Zuhur, dua Asar ya, turun ya. Nampak? Opah seorang tak turun, duduk atas dalam bas. Kak Gayah, turun. Sembahyang. Tak apa. Kak Gayah tunggu bas. Kamu jalan pula bas ni. Kenapa tak turun? Kak Gayah uzur ke? Uzur apa? Dah 74. Habis tu, tak bawa telekung. Lah, kenapa Kak Gayah tak bawa? Tak sangka pula nak semayang. Astaghfirullahalazim. Nama dia Ang Sangkerberg. Nama dia tuan-tuan. Kalau Kak Gayah tak ada telekung, cuba Kak Gayah bangun. Kak Gayah pakai baju kurung. Kain kurung, baju kurung, longgar. Tudung pula tutup dada, labuh. Lengan pula pakai stokin. Kaki pula pakai stokin sampai ke paha. Itu dah tutup aurat tu Kak Gayah. Pergilah sembahyang. Dah, kamu faham dah, aku tak bawa telekung. Kamu faham dah? Syarat sah sembahyang Kak Gayah menutup aurat. Sekarang ni Kak Gayah dah tutup aurat. Silakan. Kak Gayah tak puas, tak ada telekung. Pinjam orang punya. Lagi tak puas pinjam orang punya, tak suka nanti Kak Gayah qada lah. Berdosa Kak Gayah tinggal sembahyang dengan sengaja. Kalau begitu, Kak Gayah masuk dalam masjid, tak nak pinjam telekung, tak nak guna telekung masjid, Kak Gayah boleh pakai langsir orang perempuan tu. Ambil langsir tu, buka cangkuk dia, Kak Gayah kurung muka Kak Gayah semua, nampak muka je, yang lain tutup. Allahu Akbar. Nama dia langsir yang sembahyang. Dipersilakan. Tak salah. Sah. Yang salahnya, dengan langsir-langsir masjid, Kak Gayah buat balik. Yang tu baru salah. Kalau kita faham senangnya Islam, tuan-tuan, simple. Maka bila dia tak faham Islam, dia mula menyalahkan Islam. Dia kata heran tau. Heran. Bila manusia lahir, kemudian bila besar sikit, disuruhnya sunat. Kalaulah sunat tu bagus, kenapa lahir-lahir dia tak sunat? Kenapa umur setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan budak tu bersunat? Kenapa? Heran tau. Kata manusia ni sebaik-baik kejadian. Tapi bila dah lahir, budak perempuan tu kecil-kecil dah disunatkan.
Budak-budak laki-laki tu pun kena sunat juga. Tak tahulah. Nampak tuan-tuan? Nampak? Siap baca ayat Quran lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia kata ustaz, diciptakan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Datang dia, jumpa saya lepas sembahyang subuh, bapak dia. Saya jadi imam. Habis sembahyang, saya nak naik motor, nak balik rumah. Dia tahan saya kat pagar. Ustaz, apa hukum bersunat bagi lelaki dan perempuan? Saya kata dalam mazhab kita wajib sunat. Sunat tu bersunat, tapi perbuatan dia wajib. Dia berkhatan nama dia. Okey. Kalau saya tak nak sunatkan anak perempuan saya, ustaz nak kata apa? Saya kata nak kata apa? Bukan anak saya. Aku suka abang. Bukan anak saya. Peduli apa saya pula. Saya heran ustaz. Allah dah ciptakan sebaik-baik bentuk kejadian. Kenapa nak sunat lagi? Maknanya lahir-lahir tu dah elok dah. Tak payah operate dah. Tak payah alter dah. Abang last gunting rambut bila? 2 hari lepas. Kenapa gunting? Biarlah dia panjang. Sebaik-baik kejadian. Last abang potong kuku bila? Saya setiap Jumaat saya potong. Jangan potong. Ini sebaik-baik kejadian. Abang last trim misai bila? Saya seminggu sekali saya trim lah. Tidak masuk dalam mulut. Jangan. Bila panjang macam memerang. Yang bersunat abang nampak jangan. Yang berkhitan bagi perempuan abang kata jangan. Yang abang potong kuku. Kuku ni pun kejadian Allah. Kenapa abang potong? Dia kata, ustaz kalau tak potong kuku macam mana nak makan? Tahu tak apa. Bayangkan tuan-tuan, 10 tahun tak potong kuku. Macam mana nak makan? 15 tahun tak potong kuku. Macam mana nak bawa kereta? Berjalur-jalur kuku ni. Macam mana nak datang semayang tuan-tuan? Tangan duk rapat-rapat macam ni, melekat kuku sama kuku. Kuku, nampak tak? Sebab tu disuruh potong. Siapa yang suruh potong? Nabi Muhammad. Siapa yang suruh trim misai? Nabi Muhammad. Siapa yang suruh rapikan rambut? Nabi Muhammad. Siapa yang suruh bersunat? Nabi Muhammad. So what? Simple. Yang menyuruh nak potong, yang menyuruh sunatin ialah Rasulullah. Adakah Rasulullah itu saja-saja suruh? Tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia adalah wahyu daripada Allah. Allah juga yang suruh sunat. Selesai masalah. Sunat sajalah. Yang salahnya ialah menyalahkan sunat. Dia potong sampai habis. Mati budak tu. Yang tu yang salah. Ada di setengah negara Afrika, dia sunatkan budak perempuan tu licin habis. Dalam mazhab kita, dia tak suruh buang habis. Dia suruh buang kulit bahagian atas pada si perempuan tadi. Tak sakit pun. Supaya budak tadi bersih. Supaya budak tadi ni bila dia dewasa, terkawal nafsu dia. Tidak terangsang. 24 jam terangsang, jadi gila. Gila seks pada dia. Akhirnya tuan-tuan, tengok jantan dia teringin, tengok lembu dia teringin, tengok kambing dia teringin, tengok anjing pun dia teringin. Pasal apa? Pasal dia tidak disunatin. Masya Allah. Sebab itu, nikmat ni ada 2. Tuan-tuan, nikmat ni ada 2. Nikmat ni banyak lah, tapi kita besarkan dia dalam 2 keadaan. Pertama, nikmat mutlaqah. Atau dalam bahasa kita, nikmat mutlak. Satu lagi nikmat, nama dia muqayyadah. Ataupun muqayyad nama dia. Baik, apa dia nikmat mutlak? Nikmat mutlak ialah nikmat yang sebenar-benar nikmat. Nikmat yang sebenar-benar nikmat. Tak salah, tak silap, tak rosak, tak binasa langsung. Nama dia apa? Mutlak. Apa dia? Islam. Siapa yang dapat nikmat Islam, dia mendapat nikmat yang mutlak. Dalam Islam tak ada rosak apa langsung. Dalam Islam tak ada silap. Dalam Islam, dengan sebab dia Islam, dia boleh masuk syurga. Dengan sebab dia Islam, jalan hidup dia Allah Ta'ala redha. Siapa yang berpegang pada Islam,
dia mendapat nikmat yang paling betul. Nikmat yang tak pernah salah. Nikmat yang sentiasa nikmat. Nama dia Islam. Okey Ustaz. Kalau Ustaz kata Islam tu sebetul-betul nikmat. Tanya je lah tu apa? Kenapa yang paling banyak miskin, di dunia, orang Islam? Kalau Ustaz kata nikmat Islam tu nikmat, kenapa orang Islam ni tiap-tiap tahun ada gempa bumi ke dia? Tak pernah pula sedengar mereka tu gempa bumi. Asyik Turki je. Jawablah. Oh, sudah tuan-tuan. Itu umat Islam. Yang saya cerita tadi, Islam. Islam tu nikmat, sejahtera. Umat Islam lain. Umat Islam itu akan ada ujian untuk dia. Nak tengok adakah awak beriman ataupun tidak. Sebab tu kita ni ada ujian. Berapa ramai yang datang masjid, semayang, Islam, keluar pada masjid licin. Jatuh tu duduk situ, patah pinggang. Isteri dia kata, kalaulah suami saya tak pergi masjid, tak ada patah pinggang. Itu namanya ujian. Satu. Yang kedua, jangan cakap macam tu bang. Setiap umat dalam dunia ni, Allah Ta'ala bagi pada mereka nikmat. Termasuklah orang Islam. Dan kalau orang Islam mensyukuri nikmat yang mereka dapat, umat Islam yang paling kaya dalam dunia. Negara yang paling banyak minyak dalam dunia, negara Islam. Tapi apa yang orang yang dapat minyak buat dengan duit minyak? Dia buat bangunan. Dia buat stadium. Dia buat hiburan. Dia beli syarikat bola sepak berbilion-bilion. Negara yang paling banyak berlian ialah negara Islam di Afrika. Tapi apa yang mereka buat dengan berlian? Mereka berebut kuasa. Akhirnya mereka membunuh. Jadi pelarian. Bukan salah Allah. Allah dah bagi terbaik dah. Allah Ta'ala bagi kepada orang Arab minyak yang begitu banyak. Apa yang mereka buat dengan minyak? Mereka membazir. Mereka hanya berseronok saja. Mereka tak tolong hak lain pun. Jadi jangan salahkan Allah kalau orang Islam tu miskin. Allah dah bekalkan pada kita semua dia. Termasuklah di Malaysia. Untuk orang Islam, Allah dah bagi dah satu negeri nama dia Tanah Melayu. Mana ada dalam dunia ni negara nama dia Tanah Melayu? Buka balik tuan-tuan. Tanah Melayu, Tanah Melayu, Tanah Melayu. Dalam sejarah tu. Mari orang Melayu, dia tak suka nama negeri dia Tanah Melayu. Kita tukar nama lain. Salah siapa? Allah dah bagi macam-macam pada awak. Tapi awak berpecah belah. Awak bergaduh. Akhirnya, jadi jangan kita salahkan Allah. Islam tu baik. Nikmat yang paling baik. Dengan sebab nikmat itu, awak dapat kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dua. Nikmat mutlak yang kedua apa dia? Syurga. Ada orang datang jumpa saya, minta saya carikan jodoh. Umur 28, lelaki. Ustaz, tolong carikan jodoh Ustaz. Saya tak tahulah nak carikan jodoh yang mana Ustaz. Saya tanya abang nak macam mana? Saya tak kisah sangat Ustaz. Tak kisah janji Ustaz pilih okey lah. Okey. Tapi kalau boleh lah dapatkan anak tunggal lah. Oh. Lagi pun saya suka yang macam putih sikit, tinggi sikit. Kalau boleh yang kerja tetap lah. Oh. Saya kata abang, kalau abang nak yang macam itu, duduk dalam syurga. Nama dia bidadari. Komplit. Tak ada cacat celah. Panau tak ada, korak tak ada, jerawat pun tak ada. Kalau abang kahwin dalam dunia ni, abang kata komplit perempuan tu, mai dia kentut, satu rumah busuk bang. Sebab dia bukan nikmat yang sempurna. Nikmat yang sempurna dalam syurga. Rumah tak retak, istana tak retak, debu pun tak ada, kotoran pun tak ada,
Pinggan tak payah basuh, baju tak payah basuh, semuanya sempurna. Itulah nikmat mutlak. Tuan-tuan buka dalam kitab membicarakan baju dalam syurga. Baju dalam syurga ni tuan-tuan, antara setiap penghuni syurga tak sama color, bayangkan. Itu nikmat tu. Ni dalam masjid ni, berapa ramai yang baju sama color? Sama. Tak perempuan lagi banyak, semua telekung. Siti Rafi'ah lagi. Saya pergi ceramah di Singapura. Saya nak balik naik kapal terbang Singapura Ipoh. Saya pakai baju merah, petak-petak, merah, petak-petak. Saya naik awal kapal terbang. Pramugari tu tanya, Ustaz, nak makan, nak minum ke apa? Saya boleh bawa? Tak apa, Kak. Nanti orang datang lah, susah. Tak apa. Nanti dah terbang di atas, Kak bagilah. Saya pun duduk diam. Tiba-tiba datang satu nyonya, duduk sebelah saya. Baju dia sebiji macam baju saya. Saya tengok dia, Allah. Dia tengok saya pula, dia berdiam. Pramugari yang sama datang. Ustaz, sama kelang kata dia. Astagfirullahaladzim aku. Saya ni tuan-tuan rasa nak buka baju, tukar baju lain tak? Ni boria ke apa ni? Jangan kata apa, itulah dunia. Cuba tuan-tuan tengok motor tuan-tuan di luar. Sama aja, Modernas, X1R, RSX, LC, Yamaha, Honda Cup. Apa kata? Nikmat. Tetapi yang tak sama nanti, nun di syurga. Kenikmatan yang sangat hebat. Tak ada siapa sakit perut. Itu baru nikmat. Abang-abang makan kedai tom yam depan tu. Besok ke tandas. Makan terlebih pedas, buasir terus. Dalam syurga tak ada. Itu nama dia nikmat mutlak. Kalau orang tanya apa dia nikmat mutlak? Satu, Islam. Dua, syurga. Yang kedua, nikmat muqayyad. Nikmat. Tapi kadang-kadang dia bertukar jadi balak. Nikmat. Tapi kadang-kadang menyusahkan kita. Nikmat. Kadang-kadang dia jadi musuh kita. Apa dia? Selain daripada hak tadi. Alhamdulillah Ustaz. Anak saya tempah kereta. Dah sampai dah. Minggu lepas. Itu yang balik ke kampung. Nak bawa saya jalan-jalan. Alhamdulillah lah. 6 bulan Ustaz. Tempah baru dapat Ustaz. Oh, queue panjang. 2 hari lepas tu dia telefon kita dari hospital. Ustaz, makcik kat hospital ni. Kenapa? Anak makcik langgar makcik dengan kereta dia. Haram jadah betul. Hari itu dia punya bangga anak dia dapat kereta. Hari ni dia punya maki kereta anak dia. Anak dia langgar dia tuan-tuan. Dia tak nampak mak dia duduk kat belakang. Berapa banyak nikmat yang menyusahkan kita balik. Itu muqayyad. Kita kena faham tu. Alhamdulillah, jiran bagi rambutan. Sebako dihantarnya. Makanlah je rambutan pokok aku tu. Dusunnya dah berbuah. Kamu yang orang tamu makan. Alhamdulillah, nikmat rezeki Allah. Rezeki Allah, tuan-tuan. Tertelan biji rambutan. Sudah. Doktor operate buat keluar ni. 6 bulan, tuan-tuan. Pakai ni. Cakap pun tak boleh lah. Mak Ngah kenapa? Makan mutan. Mutan mana? Jiran. Celaka tu dia. Celaka pula dia tukar tuan-tuan. Kemarin Alhamdulillah. Sekarang celaka pergi dia. Itulah nama dia muqayyad. Cuba tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok isteri. Dapat isteri. Nikmat. Pakai baju cantik. Songkok. Cantik. Tempah dekat Johor. Songkok. Baju cantik. Butang. Besar gajah. Begini tak. Akad nikah. Lepas akad nikah. Pergi sarung cincin dekat isteri. Batalkan air semayang. Batalkan air semayang. Orang tua-tua dulu. Mana ada air semayang. Cium lah. Pap, ambil gambar. Oi, bangga lah. Nikmat. Habis kenuri makan pukul 2. Berlari ke taman permainan.
Sebab ada photoshoot. Kameraman 3-4 orang siap dengan lampu lagi begini nak ambil gambar ni. Dengan manjanya. Wah, mini love sambung. Itu yang mini love. Yang besar love begini sambung. Oh, nikmat. Cuba tunggu lagi sebulan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Surah At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada isteri kamu dan sebahagian daripada anak kamu menjadi musuh pada kamu. Subhanallah. Surah At-Taghabun ayat 14. Isteri yang kita kahwin, kita kata nikmat tu, rupa-rupanya musuh kita. Sejak kahwin dengan dia, kita dah tak balik rumah mak kita. Dah 6 bulan tak balik. Di payah rumput. Duduk di KL. Asal nak balik, isteri larang. Asal isteri larang, nak balik. Abang nak ke mana pula? Balik kampung, tengok mak. Tak payahlah abang, oi. Balik. Dah 6 bulan, saya tak balik. Awak ni faham tak? Awak ada janji dengan saya kan? Nak tengok konsert Korea. Oppa. Sudah. Saya minat tak? Oppa. Oppa balik oppa. Tak pergi tuan-tuan. Oh, tak balik. Yang mak ni lah. Alah, merajuk. Bawa beg. Naik